Kita boleh tahu apa yang kita UNESCO punya event buat sekarang dekat luar pada negara kita. Dan saya rasa bagus lah sebab orang ramai boleh dapat tahu kita UNESCO punya event ni boleh bagi manfaat kat kita juga. So far, I tengok dapat banyak information pasal negeri-negeri and then dia punya environment. Lepas tu type of makanan yang macam I daripada Perak, so baru tahu ada makanan daripada Hulu Perak. Lepas tu macam dapat banyak information lah yang baru. Saya rasa orang ramai memang rugi kalau tak datang. Memang banyak ilmu yang kita dapat. Jadi kita boleh tahu apa UNESCO ni. Jadi kita dari situ kita boleh menanam rasa cinta alam semula jadi ya, dan banyak ilmu, inovasi, sains semua. Jadi saya rasa banyak ilmu yang dapat, semua harus datang ke tempat ni. Okay. Sementara itu, pelancong asing juga turut memberikan maklum balas mengenai sambutan Hari UNESCO 2014. I learned a little bit about the Malaysian culture, the heritage, and how important it is to the world. Yeah, it's very unique, and you can see like all the national music, national clothing. It's very nice to know. Bertemakan warisan kita, warisan dunia, sambutan Hari UNESCO telah berlangsung di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 18 hingga 19 Oktober lalu. Sambutan dianjurkan hasil kerjasama Suruhanjaya UNESCO Malaysia dan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO merupakan satu penghormatan dan pengiktirafan tinggi kepada negara. Kita telah pun ada beberapa tapak warisan seperti Taman Negara Gunung Mulu, Taman Kinabalu Sabah, Warisan Arkeologi Lembah Lenggong Melaka dan Bandaraya Georgetown. Dan pada 18 Oktober lalu, kita baru sahaja menyambut Hari UNESCO dan saya kira masih belum terlewat untuk kita terus membincangkan mengenainya. Untuk itu bersama kami di studio ialah Encik Syahrin Abdullah, Pengarah Bahagian Zon Tengah Jabatan Warisan Negara. Selamat datang Encik Syahrin. Terima kasih. Baik Encik Syahrin, pengiktirafan sebagai tapak warisan, kita telah menerima banyak pengiktirafan sebagai tapak warisan oleh UNESCO. Pasti ramai yang ingin tahu bagaimana sesuatu tempat itu mendapat pengiktirafan seumpama itu. Okey, terima kasih sekali lagi kerana menyebut Jabatan Warisan untuk bagi untuk sesi pada kali ini lah. Jadi untuk makluman, sebenarnya pengiktirafan sebagai warisan dunia merupakan satu pengiktirafan yang tertinggi lah, antara yang prestige di UNESCO. Ini kerana itu merupakan pengiktirafan yang diberikan ke atas tapak-tapak yang mempunyai kepentingan di peringkat dunia. Jadi untuk mendapatkan pengiktirafan ini bukannya satu proses yang mudah, dan ada kalanya setengah negara hingga perlu mengambil masa hampir 10 tahun. Dan dalam keadaan ini memang sesuatu yang amat berprestij lah diberikan untuk satu negara jika berjaya mendapatkan pengiktirafan daripada pihak UNESCO tersebut. Jadi proses yang panjang ini kerana banyak perkara yang perlu dilihat, kerana kita perlu membuktikan kepada pihak UNESCO apakah kepentingan satu-satu tapak itu yang menjadi sebagai warisan dunia ataupun kepentingannya di peringkat dunia. Dia ada nilai-nilai keunggulan sejagat ataupun nilai outstanding universal value yang mana yang perlu kita buktikan, dan di samping itu terdapat 10 kriteria yang perlu kita lihat juga, yang kita kena buktikan perkaitannya yang ada kepentingan di peringkat dunia. Jadi untuk kriteria tapak warisan dunia di bawah kategori kebudayaan, dia ada 6, dan kalau di bawah alam semula jadi dia ada 4. Jadi tak semestinya kita perlu memenuhi semua kriteria ini, tetapi cukup walaupun satu, jika ianya mempunyai kepentingan peringkat dunia, sudah cukup untuk kita angkatnya sebagai warisan dunia UNESCO. Tetapi paling penting perlu kita ketahui, warisan tersebut perlu mempunyai kepentingan di peringkat dunia, bukan setakat di peringkat nasional ataupun kebangsaan sahaja semata-mata. Bukan sekadar di peringkat serantau tetapi di peringkat antarabangsa. Ya, adakah pengiktirafan ini sebenarnya mengikut kategori atau bagaimana, Cik Syahrin? Okey, sebenarnya pengiktirafan ini terdapat 3 kategori, iaitu salah satu yang pertamanya adalah warisan kebudayaan. Warisan kebudayaan ini sebenarnya bukan setakat tarian saja. Ini bukan tarian. Kebudayaan ini sentuhan ataupun campur tangan manusia. Macam bangunan-bangunan apabila dibuat sebegitu reka bentuknya, dia merupakan satu kebudayaan yang berada di satu tempat. Jadi itu di bawah kategori pertama. Kategori kedua adalah di bawah kategori alam semula jadi.
Jadi alam semula jadi ni seperti kita tahulah itulah sungai, hutan, habitat flora dan fauna yang yang terpenting yang perlu dibuktikan di tingkat dunia lah. Di samping itu yang ketiga kategorinya adalah mixed heritage ataupun campuran budaya dan alam semula jadi. Jadi itulah tiga kategori yang digariskan oleh pihak UNESCO. Dan apa pula peranan Jabatan Warisan Negara untuk mengekalkan ataupun memelihara tapak-tapak warisan ini? Okey, peranan Jabatan Warisan Negara ianya adalah selaras dengan Akta itu sendiri, peruntukan yang ada di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Akta ni merupakan satu akta yang paling komprehensif setakat ini di dunia. Difahamkan di dunia setakat ini paling komprehensif, yang mana melalui akta ini kita memastikan warisan-warisan kita bukan setakat bangunan ataupun tapak saja, bahkan lain-lain warisan seperti warisan kebudayaan bawah air, warisan kebudayaan ketara terdiri daripada muzik, persembahan dan lain-lain. Kita pastikan melalui akta ini warisan-warisan tersebut akan terpelihara melalui pewataan, pendaftaran dan juga penguatkuasaan serta lain-lain peruntukan yang bertujuan untuk memastikan warisan ini terus terpelihara. Jika kita lihat dalam konteks dalam negara di Malaysia sendiri, Encik Syarin, mungkin ada yang tertanya-tanya apakah kepentingan pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah, contohnya di Bandaraya Melaka sendiri? Okay, dari segi kepentingan bangunan-bangunan sejarah ini sebenarnya adalah merupakan satu bukti tinggalan sejarah yang penting untuk bukan setakat pada generasi sekarang, bahkan juga pada generasi akan datang. Jadi tinggalan sejarah inilah merupakan satu yang boleh kita tonjolkan. Kita boleh maknanya kalau apa-apa kita penceritaan tu mesti dibuktikan satu tinggalan tersebut. Jadi sekurang-kurangnya itu paling penting, mana itu adalah antara tinggalan yang kita kena pastikan bahawa ia terus terpelihara, dikekalkan dalam keadaan yang asli, yang tidak terusik ataupun rosak ditelan zaman lah. Jadi di samping itu seperti kita maklum bahawa di situ bangunan-bangunan di sini juga sebenarnya mencerminkan identiti kita. Pelbagai jenis bangunan kita, bukan setakat bangunan berbentuk kolonial, bahkan juga ada bangunan yang berbentuk rumah Melayu di sini dan lain-lain. Jadi di sini adalah merupakan salah satu identiti penting yang patut kita kekalkan, bukan setakat untuk diwarisi pada generasi akan datang, bahkan juga untuk generasi sekarang. Di samping itu sebenarnya seperti yang kita maklumlah, kepentingannya bukan setakat untuk untuk pemeliharaan bukti sejarah, bahkan juga ianya secara tidak langsung akan memberikan kesan dari segi ekonomi kita melalui kedatangan pelancong. Itulah yang antara yang kepentingan pemeliharaan bangunan-bangunan warisan di Malaysia lah. Dan bertemakan warisan kita, warisan dunia, Hari UNESCO telah pun disambut pada 18 Oktober lalu, dan saya difahamkan pameran akan terus berlangsung sehingga 30 November depan, Encik Syarin. Mungkin apa lagi antara yang aktiviti yang akan berlangsung sepanjang tempoh tersebut? Aktiviti setakat ni yang di segi pameran, kalau di tapak tu di atas padang dataran mereka telah pun selesai. Tapi pada masa sekarang sehingga 30 November kita membuka pameran ini setiap hari lah, pameran warisan kita, warisan dunia. Dan pameran ini adalah merupakan pameran mengenai warisan-warisan kita yang telah pun mendapat penyerapan peringkat UNESCO lah dunia. Antaranya macam seperti yang kita tahu tadi, iaitu tapak warisan dunia Melaka dan Georgetown, Mulu, Taman Negara Mulu dan Taman Negara Kinabalu, dan juga ni berkaitan tapak warisan dunia ekologi Lembah Lenggong. Bukan itu sahaja, bahkan ada juga kategori yang diberikan penyerapan oleh UNESCO kepada kita, bukan di bawah kategori tapak, iaitu di bawah Masterpieces of Oral and Intangible Cultural Heritage, yang merupakan warisan kebudayaan tiap ketara lah. Yang mana kita ada juga Mak Yong yang telah pun telah diberikan penyerapan pada tahun 2005. Selain itu di bawah kategori ini untuk berkaitan dengan dokumentari, iaitu berkaitan dengan manuskrip yang ini, jadi Memory of the World International Register. Itu kita ada Hikayat Hang Tuah, kita ada surat-surat Sultan Abdul Hamid, dan kita ada Batu Bersurat Terengganu, dan juga kita ada juga tentang berkaitan sejarah Melayu. Jadi ini antara warisan yang kita pamerkan pada pameran ini. Dan selain itu, antara aktiviti yang kita boleh dapat maknanya setiap pengunjung yang datang, kita boleh aturkan program untuk memandu mereka dalam pameran ini yang diadakan di situ. Maknanya kita ada sediakan jurupandu untuk menerangkan tentang maklumat-maklumat yang kita pamerkan di situ. Jadi sekurang-kurangnya dapat memberikan kefahaman
kepada orang ramai yang datang ke pameran tersebut. Itu mungkin bagi lawatan berkumpulan ya, Ya. Encik Syahrin. Baik, mengenai hasrat negara untuk menduduki kerusi lembaga eksekutif UNESCO bagi penggal 2015 hingga 2019 pula bagaimana? Jadi sebenarnya untuk makluman, lembaga eksekutif adalah merupakan satu kata jawatankuasa yang tertinggi di peringkat UNESCO lah. Jawatankuasa ini merupakan dikatakan penting kerana jawatankuasa ini yang menentukan hala tuju UNESCO ke arah mana. Mencakupi bidang warisan, sains dan juga pendidikan dan lain-lain lah. Jadi sebenarnya mereka ini penting kerana mereka akan membincangkan, mengkaji dan meluluskan bukan setakat peruntukan, bahkan juga dasar-dasar yang berkaitan. Jadi kita sebagai kami di Jabatan Warisan Negara yang merupakan agensi yang diletakkan di bawah Kementerian Pelancongan ini, kita bertanggungjawab untuk turut sama membantu kita di bawah untuk lembaga eksekutif ini kerana kita juga menyumbang ke arah pembentukan masa depan UNESCO juga, masa depan hala tuju UNESCO juga, iaitu mengekalkan warisan kita. Bukan setakat untuk dikongsi oleh masyarakat kita, bahkan juga masyarakat dunia amnya. Jadi di sini kepentingan kita adalah untuk memberi sokongan untuk pertandingan lembaga eksekutif ini yang akan berlangsung dalam masa dekat ini, yang mana kita pun membuktikan ataupun menzahirkan kepada pihak UNESCO bahawa kita juga tidak ketinggalan untuk memastikan warisan kita terpelihara. Merupakan salah satu daripada bidang yang terdapat di UNESCO ini sendiri. Apa mungkin perancangan kita untuk agar kita berjaya menduduki kerusi lembaga eksekutif UNESCO itu, dan mungkin ada cabaran ke arah hasrat kita itu, Encik Syahrin? Sudah pastinya apa yang kita dapat pasti ada cabarannya dan ada juga kemudahannya. Tetapi cabarannya lah itu salah satu kalau setiap sektor, macam saya sebut tadi, sains, sektor kebudayaan atau warisan tadi itu, dan juga pendidikan, masing-masing ada cabaran yang perlu mereka hadapi. Begitu juga dengan warisan. Jadi dalam keadaan ini sekarang untuk mengenai warisan, kita perlu pastikan bahawa masyarakat akan terus memahami tentang konsep dan kepentingan pemeliharaan warisan itu sendiri. Jadi inilah satu perkara penting yang merupakan tugasan kita ataupun terutamanya di bawah Jabatan Warisan Negara untuk memastikan kefahaman masyarakat bukan setakat di Malaysia, bahkan di peringkat dunia. Jadi sedikit sebanyak kita juga turut membantu pihak lembaga eksekutif ini untuk menentukan hala tuju warisan itu sendiri. Baik, Encik Syahrin Abdullah, Pengarah Bahagian Zon Tengah Jabatan Warisan Negara. Terima kasih atas pencerahan mengenai tapak warisan oleh UNESCO itu tadi.